Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rusdan kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tajuk mengenai faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Raja Siti Zulaikha binti Raja Rosli, Mira Anjali Nambiar, Nurul Farhana, Anis Nabila dan Julia Mastura. Untuk topik ini, kami akan membentangkan 10 isi kandungan. Pertama, maksud masyarakat. Kedua, ciri-ciri masyarakat. Ketiga, maksud demografi. Keempat, ciri-ciri demografi. Kelima, kesan-kesan demografi. Keenam, cabaran ekonomi. Ketujuh, cabaran sosial. Kelapan, faktor demografi kepada masyarakat. 9, maksud etika dan peradaban. 10, ciri-ciri tamadun. Maksud masyarakat. Maksud masyarakat ialah kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama. Selain itu, saling berinteraksi sesama mereka. Hubungan interaksi ini dilakukan secara teratur. Jaringan perhubungan di antara pelbagai individu. Setiap kelompok masyarakat sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial. Masyarakat juga satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi dan budaya. Kelompok tersebut membentuk sesuatu ketarutan. Oleh kerana sesebuah masyarakat inginkan sikap yang tolong-menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai kerakyatan, hak dan etika merupakan perkara asas untuk capai keadilan. Ciri-ciri masyarakat. Pertama, melahirkan kebudayaan. Seperti tiada masyarakat tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya diwarisi dari generasi ke generasi. Kedua, berinteraksi. Terdapat pelakuan berhubung dan bekerjasama di antara satu sama lain akan mencetuskan interaksi. Komunikasi akan berlaku apabila masyarakat bertemu antara satu sama lain. Ketiga, terdapat kepimpinan. Contoh, pemimpin terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Adanya pemimpin, maka terbentuk sebuah perikatan. Keempat, manusia yang hidup berkelompok seperti kelompok inilah membentuk masyarakat. Mereka mengenai antara satu sama lain dan saling bergantung. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia. Selamat sejahtera. Saya Miranjali Nambiar, anak perempuan Prabangsa Nambiar, nombor matrik 17-21F 2013 akan menerang tentang maksud demografi dan ciri-ciri demografi. Demografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani di mana awalan demo dalam bahasa Yunani, demos, bermaksud orang-orang, rakyat atau penduduk dan akhiran grafi dalam bahasa Yunani, grafo, bermaksud penulisan, penerangan atau pengukuran. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk dan segala yang berhubungan dengan komponen perubahannya iaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi sehingga menghasilkan komposisi atau keadaan penduduk menurut umur dan jantina. Dalam kata yang mudah,
Demografi merupakan kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran dan kematian dalam tempoh waktu tertentu. Istilah demografi pertama kali dipakai oleh Akil Gillett pada tahun 1855 dalam bukunya Elements of Human Statistics or Comparative Demography. Menurut Akil Gillett, demografi merupakan segala perkara yang terkait dengan sikap manusia yang dapat diukur, misalnya perubahan secara umum, fizikal, peradaban, intelektual dan moral. Terdapat beberapa tujuan demografi diperkenalkan. Yang pertama, mempelajari kuantiti, distribusi dan komposisi penduduk dalam suatu daerah dan mengenali perubahannya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan pelbagai aspek iaitu ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan keamanan. Terdapat 6 ciri demografi iaitu umur, jantina, nisbah tanggungan, kadar kelahiran, kadar kematian dan jangka hayat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Nabila binti Ahmad Syafawi. Nombor matrik saya 17 BAS 21F2033. Saya akan teruskan dengan kesan demografi kepada masyarakat. Kesan demografi ini ada 4. Antara kesan-kesannya ialah yang pertama, menjamin keamanan negara. Untuk menjamin keamanan bukan sesuatu yang mudah kerana banyak tanggungjawabnya. Antara salah satunya, pemimpin perlu menjaga rakyatnya dari segi meluaskan pekerjaan. Yang kedua pula ialah menjadi individu yang bertamadun. Maksud tamadun ialah masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun ini dapat diertikan kepada hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Antara ciri-ciri tamadun yang ialah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan daya cipta dalam teknologi. Yang ketiga pula, mengelakkan perpecahan majmuk. Untuk mengelakkan perpecahan majmuk, negara akan terus maju jika perpaduan kaum dapat dikekalkan seperti tidak menyentuh tentang sensitiviti kaum di dalam media sosial supaya ia tidak berlaku perpecahan dan perbalahan antara kaum. Yang terakhir bagi kesan demografi ini, menghasilkan undang-undang yang adil. Apabila wujudnya undang-undang yang adil, ia akan dapat mengelakkan daripada pergaduhan, maka dengan itu negara akan terus aman
tanpa pergaduhan dan menghormati agama dan budaya masing-masing. Seterusnya, cabaran ekonomi terhadap pembinaan etika dan peradaban. Menurut perspektif Maslow dan Kohlberg, iaitu kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkaitan terus dengan ekonomi. Antaranya, apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dan kehendak, contohnya asas, keselamatan, esteem diri, maka barulah mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun, ia berbeza dalam perspektif Islam, iaitu Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahawa akhlak atau dikenali sebagai etika adalah bersifat kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik. Hal ini kerana kesedaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran yang tinggi. Cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Walau bagaimanapun, cabaran bagi ekonomi dalam etika dan peradaban ini kepada masyarakat pada zaman kini adalah berkaitan dengan memenuhi keperluan dan kehendak yang masih belum lagi dipenuhi. Antara cabaran yang sedang berlaku ialah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin berkembang. Dengan meneruskan tajuk ini, saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya, iaitu Julia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Julia Masra binti Johari, nombor matrik 17DAS21F2037. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan dan etika peradaban di Malaysia. Faktor demografi kepada masyarakat ada 3, iaitu yang pertama, sistem kepercayaan agama, yang kedua, bahasa serumpun, yang ketiga, kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Yang pertama, dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Kedua, ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Ketiga, konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Keempat, pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan mulai teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah yang pertama, isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Kedua, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Keempat, penyebaran budaya barat. Kelima, masalah sosial seperti pelbagai isu jenayah dan jubana. Keenam, kurang penghayatan agama. Ketujuh, toleransi dan dialog antara agama. Ke-8, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Sistem kepercayaan dan agama ada 4. Yang pertama, Malaysia terdiri daripada rakyat pelbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh kaum di Malaysia ialah antaranya India, Melayu dan Iban. Contoh agama di Malaysia antaranya ialah Islam, Hindu dan Buddha. Yang kedua, salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga akhirnya perhinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Ketiga, setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing serta memelihara kehormatan orang lain. Keempat, Islam melarang kaum mereka untuk mencemuh atau menghina sesama mereka dan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 11. Bahasa serumpun ada 3. Yang pertama, kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan merupakan peringkat awal dalam komunikasi. Kedua, melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan yang sesuai, sopan dan mudah dipahami.
ketiga, bahasa Melayu merupakan bahasa perantara kepada peradaban kaum atau digelar sebagai bahasa utama di Malaysia, lambang wujud sebuah negara. Yang terakhir, kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Ada dua. Yang pertama, undang-undang sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman damai. Contohnya ada dua. Yang pertama, membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang bertamadun dan berperilaku baik. Kedua, menghalang seseorang dari bertindak di luar kawalan dan elok di mata masyarakat. Yang kedua, antara perkara yang dapat dijauhkan dengan mempunyai undang-undang yang baik ialah membunuh, merompak, meragut, membuli dan sebagainya. Itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah tibanya giliran saya pula untuk membentangkan isi yang seterusnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nurul Farhana binti Syarul. Saya memegang nombor matrik 17 DAS 21 F2023. Baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskan dengan membentangkan maksud etika dan peradaban. Etika bermaksud salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan yang baik. Antara aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral. Peradaban pula, peradaban menjelaskan tentang ketamadunan. Tamadun berasal daripada bahasa Arab iaitu mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Selain itu, peradaban juga merujuk kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju lalu mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ciri-ciri masyarakat bertamadun. Antara ciri-ciri masyarakat bertamadun ialah yang pertama, mempunyai bentuk agama yang tinggi. Kedua, negara yang tersusun rapi. Ketiga, mempunyai sistem undang-undang. Dan yang keempat, kehidupan bandar. Kelima, bahasa dan tulisan yang maju. Dan akhir sekali, bentuk kesenian dan seni bina yang istimewa. Baiklah, nampaknya pembentangan saya dan rakan-rakan saya telah sampai ke penghujungnya. Dengan ini, dapatlah kami simpulkan bahawa hasil daripada apa yang kami fahami daripada tajuk ini, kami mendapati bahawa populasi masyarakat yang terdahulu mengajar pelbagai adat resam untuk diamalkan oleh masyarakat sekarang. Selain itu, perpaduan kaum juga secara tidak langsung mampu mengukuhkan ekonomi negara. Dan akhir sekali, perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia juga mampu meningkatkan imej negara di mata dunia. Berikut merupakan link-link yang saya dan rakan-rakan saya telah rujuk dalam mencari dan mendapatkan maklumat bagi menyelesaikan tugasan ini. Dengan ini berakhirlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.